Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Apa yang berlaku di Baling seminggu yang lepas patut kita pelajari dan juga kita ambil iktibar di sebaliknya. Namun, adakah kita benar-benar memahami kejadian alam yang berlaku di Baling pada minggu lepas? Kita menyebutnya sebagai banjir kepala air. Tapi menurut oleh Institut Geologi Malaysia dan juga kenyataan bersama dengan Akademi Profesor Malaysia, mereka mengatakan bahawa perlunya ada kajian geologi yang lebih komprehensif di seluruh negara kerana apa yang dimaksudkan di Baling itu bukanlah semata-mata ialah kepala air. Istilah sebenar yang patut digunakan ialah aliran puing. Dan kejadian aliran puing ini tidak terasing dan adalah beberapa siri kejadian yang berlaku sejak beberapa bulan kebelakangan ini dengan merujuk kepada apa yang berlaku di Tasik Kenyir dan juga apa yang berlaku di Hulu Langat malah di Pahang apabila banjir besar berlaku pada tahun lepas. Apa pengajaran yang kita ambil? Sejauh manakah kita memahami alam ini? Dan adakah ini puncanya kerana kita bermusuh dengan alam? Saya bersama dengan pakar yang lebih layak untuk bercerita mengenai perkara ini, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Fadil Makdin, merupakan pengarah Pejabat Pelestarian daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami. Banyak kajian, banyak juga ulasan yang diberikan mengenai apa yang berlaku di Baling sejak minggu lepas. Tetapi dari mana titik tolak permulaannya untuk kita benar-benar mengenal pasti masalah? Saya mungkin mulakan dengan istilah apa yang dikatakan oleh Akademi Profesor Malaysia dan juga Institut Geologi Malaysia. Aliran puing itu yang sebenarnya yang berlaku di Baling dan juga mungkin kita dapat fahami apa bezanya aliran puing ini dengan kepala air ataupun banjir yang sering digunakan istilah dengan apa yang berlaku di Baling. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Astro Awani. Pada pendapat beberapa cendekiawan dan juga para saintis terutamanya yang berada di konteks Malaysia di mana kita menerima banyak isu dan juga polemik berkaitan dengan kejadian banjir. Dan kalau kita lihat dalam bentuk konteks frekuensinya, dia semakin kerap. Bermakna ianya menjadi sebagai satu perkara yang sepatutnya menjadi tahap yang dipanggil sebagai serius, ancamanlah kepada masyarakat kita. Jadi kalau kita melihat dari segi istilah kepala air ini, dia sebenarnya merujuk kepada satu bentuk gelombang mengejut yang dia datangnya daripada hulu, di mana keadaan air itu sendiri ditakung, kemudian ianya akan dilepaskan secara mengejut. Maknanya dalam keadaan yang di mana kalau kita boleh gambarkan dalam bentuk sebagai satu bentuk jentolak, kemungkinan ianya akan ada 10 atau 30 jentolak yang akan membuat berlakunya kerosakan di kawasan yang akan dilaksanakan gelombang banjir tersebut. Aliran puing dia merujuk kepada aliran yang biasa yang kita terima. Sebab itu kalau kita melihat kepada berbanyak istilah geologi dan hidrologi, mereka banyak mengaitkan antara komposisi tanah, kemudian melihat kepada struktur tanah itu sendiri, kemudian juga melihat kepada kaitan kepada jangka masa hujan yang turun dan intensiti hujan yang turun. Jadi disebabkan itu, kebanyakan kawasan-kawasan yang berisiko, kawasan yang bercerun dan sebagainya, yang mempunyai layering ataupun sudut kecurunan melebihi daripada 5 darjah, 5 darjah daripada sudut yang biasa, maka aliran ini akan sama ada dia dipanggil diserap di dalam tanah ataupun dialirkan. Jadi apabila tidak ada penutupan ataupun lindungan pokok-pokok, tanaman-tanaman, akar-akar pokok dan sebagainya, maka aliran ini akan membentuk satu dipanggil sebagai kerosakan yang akan menjadikan kerosakan itu seperti kepala air. Bermakna kalau kita tak ada melibatkan pada struktur penahan, tidak ada kolam takungan, kemudian penutup tanaman pun tidak ada di kawasan tersebut, maka impaknya akan menjadi 2 hingga 3 kali ganda daripada impak yang semasa taman-tanaman ini ataupun pelindung-pelindung ini ada ataupun hadir di kawasan itu. Jadi itulah perbezaan di antara kepala air dan aliran puing. Tapi aliran puing ini sudah pasti kalau berdasarkan visual yang kita lihat yang di Baling itu membawa balak-balak yang cukup besar. Kalau dilihat kepada penduduk-penduduk yang ditemui Astro Awani juga, mereka mengatakan bahawa mereka tidak pernah berjumpa dengan aliran air ataupun rumah mereka dihentak dengan serpihan-serpihan balak seperti ini. Satu perkara. Dan doktor, bagaimana kita dapat memahami
apabila kejadian ini berlaku, ianya mengubah sama sekali struktur muka bumi dan juga cara penduduk itu untuk berlindung dan juga penempatan penduduk itu. Berapa banyak kerosakan secara fizikalnya terjejas kepada penempatan penduduk, Doktor? Okey, kalau kita melihat impak dan kita melihat juga kepada bagaimana masalah itu berlaku saya dapati juga antara daripadanya kerana di kawasan terbabit mereka ada membina tandak atau kawasan untuk mereka mendapatkan air, sumber air. Jadi bermakna apabila pengumpulan ini berlaku, maknanya air-air ini, aliran ini apabila tidak ada penahan yang dibuat dalam bentuk yang begitu efektif, terutamanya apabila kita membuat penanaman di lereng-lereng bukit. Biasanya struktur penanaman di lereng bukit ini mereka akan bentuk berteres. Dan dalam bentuk berteres ini aliran itu akan masuk mengikut aliran yang telah kita gunakan untuk dipanggil sebagai teknik kejuruteraan yang kita akan laksanakan supaya aliran itu tidak berlaku secara mengejut. Jadi apabila aliran ini tidak dapat dinyatakan dalam keadaan yang begitu komprehensif, maksudnya dari segi struktur saliran dia, kemudian kelonggaran daripada struktur tanah, kemudian tidak ada dari segi penjagaan dari segi penutupan tanaman tutup bumi dan sebagainya, maka ianya akan memberikan satu aliran yang membentuk kepada seolah-olah macam seperti mana yang saya sebutkan tadi, kepala air. Jadi apabila air ini bersifatnya adalah dia akan mencari kawasan yang mudah untuk dia pergi. Walaupun kita sekat bagaimana sekalipun, dia akan mencari laluan dia. Okay. Dan laluan ini akan membentuk gelongsoran ataupun gelinciran di kawasan-kawasan yang kritikal. Jadi sebab itu apabila kita lihat di kawasan di Baling sebagai satu contoh, penduduk mengatakan bahawa mereka tidak pernah melihat kerana kejadian itu dia berpunca kepada aliran gelongsoran tanah ni tadi. Bukannya ikut banjir macam sungai, macam banjir ikut Betul. sungai. Dia akan ikut aliran. Ini tak. Dia bermakna dia mengikut kepada struktur tanah yang longgar di kawasan tersebut dan dia akan bawa sekali dengan tanah, dengan lumpur dan pokok-pokok serta dahan-dahan yang mana yang ada di kawasan tersebut. Jadi maka struktur tanah yang telah longgar tadi, maka dia akan membentuk dataran. So bila membentuk dataran itu yang dibawa tenaga yang besar kepada kawasan yang akan terimalah mungkin dalam 1 hingga 2 kilometer. Sebab dia mengumpul tenaga di peringkat hulu. Air ni, tanah dan sebagainya dia sudah membentuk tenaga. Jadi bila dibawa sampai ke bahagian dataran, maka tenaga itu yang paling besar. Jadi bila tenaga paling besar itu yang dia boleh menghanyutkan rumah, boleh menjahanamkan harta benda dan sebagainya kerana kekuatan yang dibawa tu sama seperti mana kekuatan yang saya sebut tadi, 30 tan daripada jentera ataupun yang kita boleh bayangkan dalam bentuk simulasi. Adakah kalau kawasan bencana itu masih lagi sesuai untuk dihuni selepas ini? Kerana dalam masa seminggu ini ramai yang bertanyakan pasal aspek pembersihan. Tetapi ini bukan pembersihan banjir. Seperti mana doktor katakan tadi, kalau pembersihan banjir itu kita dapat faham, lumpur itu kita bersihkan, kawasan itu dah boleh dihuni. Tapi kalau kejadian seperti ini, adakah situasinya sama dan adakah sesuai kawasan penempatan penduduk yang terjejas ini dihuni semula? Okey, saya telah melihat kepada kawasan yang telah pun melibatkan kepada impak kepada banjir ini. Jadi sebenarnya dia ada 2 fasa yang perlu dibuat. Fasa yang pertama tentulah dia melibatkan kepada pelan pembersihan dan juga memastikan bahawa kawasan tersebut telah dibersihkan daripada semua puing-puing, lumpur dan sebagainya. Dalam fasa 1 ni, apa yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak kementerian yang terlibat dan sebagainya adalah melaksanakan satu mitigasi tambahan, dipanggil additional mitigation. Di mana mitigasi ini adalah merujuk kepada zoning yang telah pun berlaku impak banjir dan bagaimana untuk membina semula struktur penahan ataupun struktur banjir ataupun apa bentuk sistem amaran awal yang berlaku di kawasan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil sebagai fasa pemulihan. So fasa pemulihan ini dia adalah kita akan menganggap bahawa kita tidak boleh mengatakan kawasan tersebut tidak sesuai didiami lagi. Kerana banjir ini dia berlaku adalah kerana mungkin kesilapan dalam bentuk merancang dan juga kemungkinan dianya berpusat juga kepada faktor cuaca ataupun faktor alam. Tetapi kedua-dua gabungan ini telah membentuk satu perkara yang perlu difikirkan dalam bentuk apakah bentuk pemulihan yang perlu dibuat di kawasan terbabit. Yang pertama yang perlu dibuat adalah
mereka perlu melaksanakan langkah tambahan yang lebih lebih banyak. Sebagai contoh, mungkin mereka perlu membuat struktur yang berteris di kawasan dataran dan sebagainya, dan juga cuba untuk menyediakan satu saliran yang tersusun. Sebab kita tahu bahawa kebanyakan kawasan di Kampung Baling itu kemudian mereka adalah bergantung kepada struktur semula jadi. Jadi teknik kejuruteraan diperlukan di sini. Jadi mereka perlu memulihkan balik, mungkin perlu menambah semula ataupun mungkin memerlukan sedikit relocation kawasan-kawasan tertentu. Sebab kita kalau nak buat pemindahan secara besar-besaran mungkin ianya tidak efektif dan sangat mahal harganya. Jadi apa yang kita perlu buat adalah mitigasi tambahan di kawasan terbabit. Doktor, kenapa aliran puing ini berlaku dengan lebih kerap? Satu, faktor cuaca, benar. Tapi adakah kerana pembangunan dan juga aktiviti manusia yang tidak pernah melihat kepada faktor-faktor ekologi dan juga sustainable secara panjang? Pandangan doktor? Okey. Di beberapa kawasan-kawasan yang perlu dibangunkan, kebiasaannya mereka sudah mempunyai RTD. Ada zon-zon tertentu yang perlu dibangunkan dan sebagainya. Ada juga kawasan yang dibangunkan adalah untuk kapasiti ekonomi. Jadi di Malaysia sepatutnya kita sudah ada satu bentuk kajian risiko, di mana kajian risiko ini apabila pembangunan itu membentuk kepada peningkatan ekonomi, kita perlu melihat kepada apakah bencana yang akan berlaku yang akan menenggelamkan dari segi ekonomi tadi. Jadi dipanggil sebagai balance. Dalam kelestarian ini kita kena melihat ke semua aspek. Jadi bermakna mungkin kalau kita melihat kembali bahawa kebanyakannya adalah berorientasikan kepada ekonomi, pertumbuhan yang boleh memacu kepada penduduk setempat ataupun memberi pendapatan tambahan. Tetapi yang lebih mustahak yang kita kena fikirkan adalah pada masa depan apabila bencana telah berlaku, kerosakan telah berlaku, pemulihannya mungkin 2 hingga 3 kali ganda berbanding dengan pendapatan yang kita akan perlu terima. Jadi inilah yang pendekatan yang perlu dibawa dalam mana-mana perancangan yang melibatkan kepada kegiatan ekonomi yang boleh memacu pendapatan segera ataupun pendapatan tambahan, tetapi dalam masa yang sama perlu melihat kepada faktor kos kelestarian itu sendiri. Jadi di sini yang kebanyakan daripada kita mungkin terlepas ataupun tidak melihat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saudara Zul ada sebut berkaitan dengan faktor cuaca. Kita tahu bahawa faktor fenomena cuaca dan sebagainya mengubah, kebanyakannya disebabkan oleh beberapa bulan-bulan tertentu yang akan menerima beban tambahan dari segi kadar larian hujan. Bukan hanya di kawasan pedalaman ataupun di kawasan baling, kita juga melihat kepada di kawasan-kawasan bandar. Betul. Di mana kawasan bandar yang mempunyai sistem saliran yang terbaik pun dan tersusun pun tetap akan mengalami banjir. Jadi apakah benda yang perlu kita fikirkan di sini? Iaitu di mana masyarakat perlu dididik dan mereka kena terbiasa dan mereka perlu siap siaga dalam keadaan apa jua keadaan. Jadi di sini peranan antara agensi, kerajaan dan penduduk-penduduk setempat, dia perlu ada satu struktur yang jelas untuk dari segi apa tindakan yang dia perlu buat, bagaimana tindakan itu perlu dilaksanakan dan sebagainya. Jadi faktor cuaca itu hanya sebagai pemangkin saja kepada apa perkara yang berlaku pada hari ini. Kita tidak boleh mengubah cuaca, tetapi kita boleh mengurangkan impak risiko yang disebabkan oleh cuaca tadi. Doktor, apabila kita bercerita mengenai perkara ini, mungkin ianya kedengaran agak kompleks. Adakah kerana kita tidak mahu ambil tahu pasal kelestarian itu dan juga mengambil sikap bahawa kesan ekonomi walaupun menanam pokok durian ataupun menggantikan tanaman itu dengan satu tanaman lain adalah memberikan impak yang besar? Kerana mungkin kalau ada setengah orang mengatakan bahawa saya menggantikan pokok tu maksudnya aliran air itu mungkin dapat diserap oleh akar-akar pokok ini walaupun ini pokok baru. Adakah ada pemikiran yang begitu dan juga kita tidak melihat isu sustainability itu secara keseluruhan dan juga walaupun menanam menggantikan tanaman pokok yang lain itu masih lagi ada kesan ekonomi yang besar contohnya dan kita tidak bersedia untuk satu rangka kerja pembangunan kelestarian yang lebih menyeluruh. Pada pandangan doktor? Okey. Kita perlu jelas bahawa penanaman menggantikan penanaman sedia ada
dengan meletakkan satu habitat baru kepada kawasan baru, ianya adalah satu jangka masa pelaburan, dipanggil pelaburan risiko dan pelaburan ke arah kelestarian. Apabila kita menanam, kita tidak boleh mengatakan bahawa pada hari ini kita tanam, hari ini sudah berlakunya impak tersebut. Dan impak itu adalah berbeza. Sebagai contoh, kalau kita menanam pokok, memang betul pokok yang kita tanam akan membantu dari segi mungkin aliran puing, mungkin juga daripada gelinciran, mungkin juga daripada menyedut karbon dioksida dan sebagainya. Tapi itu mungkin berlaku pada 10 tahun akan datang. Sebagaimana 10 tahun yang sebelumnya. Jadi 10 tahun yang sebelum inilah yang sebenarnya perlu dilaksanakan, di mana 10 tahun yang kritikal bagi mana-mana pembinaan ataupun penanaman semula yang melibatkan kepada komoditi ataupun yang menjadikan ekonomi kepada satu-satu kawasan. Jadi bermakna pelaburan ke arah 10 tahun sebelum boleh diambil kepada ekonomi yang pada masa akan datang, itulah pelaburan yang perlu dilaksanakan. Maknanya perlu ada ekstra, perlu ada tambahan pelaburan dari segi kelestarian itu untuk merujuk kepada bagaimana pembangunan ekonomi yang kita katakan bahawa penanaman semula, penanaman pokok-pokok dan sebagainya, ia bukan hanya memberikan sumbangan kepada ekonomi tetapi juga kepada sumbangan ekologi. Walaupun ekologinya sudah berbeza kerana kita sudah menggantikan pokok yang lama dengan perkara yang baru. Inilah yang dalam kelestarian ini mengajar kepada kita supaya setiap langkah yang kita ambil tu kita kena kenal pasti risiko daripada tempoh permulaan sehinggalah perkara itu dilaksanakan di peringkat akhir. Sebab dia ni sentiasa konsisten. Doktor, ada perkara berbeza dan juga contoh-contoh kes tertentu yang berbeza mengenai aliran puing ini. Ada yang berlaku di kawasan pedalaman yang tidak berpenghuni, contohnya di Tasik Kenyir, ataupun kalau dahulunya yang berlaku di kawasan penempatan orang asli di Pos Dipang di Perak satu ketika dahulu sekitar 20 tahun lepas, dan kalau di Baling ini juga di kawasan penduduk. Tetapi kalau saya nak kaitkan bahawa penduduk yang tinggal di kawasan yang berhampiran dengan alam ini, mereka ada local wisdom mereka. Ini satu perkara yang kita ketahui dalam budaya dan juga struktur masyarakat itu. Bagaimana kita boleh memberikan upaya kerana mereka faham bagaimana mereka berinteraksi dengan alam, bagaimana alam mereka, sungai mereka terjejas, bagaimana aktiviti ekonomi mereka diberikan risiko kerana aktiviti ekonomi tertentu. Adakah itu perlu, adakah perkara itu ada dalam masyarakat kita pada hari ini, di-empowerkan kelestarian alam mereka, the local wisdom dan juga kaitan mereka untuk mereka bertindak. Kalau suatu pembangunan berlaku, mereka dapat menentang dan mereka dapat menyatakan hak mereka. Pada pandangan doktor, bagaimana situasi sebenar masyarakat pada hari ini? Dalam beberapa perancangan yang melibatkan kawasan yang besar, kebiasaannya mereka ada membuat laporan kajian EIA, Environmental Impact Assessment. Dan salah satu daripada input yang perlu dimasukkan dalam laporan adalah membuat kajian kepada masyarakat yang menerima impak tersebut. Jadi mereka dilibatkan. Sama ada mereka terlibat secara langsung dalam kajian tersebut ataupun mereka dipanggil dan diberikan pencerahan ataupun diberi taklimat berkenaan dengan projek tersebut. Jadi secara formalitinya perkara ini berlaku. Maknanya libat sama bersama dengan kumpulan-kumpulan tertentu, sama ada pro alam sekitar ataupun komuniti yang biasa yang berada di lokaliti tersebut ataupun mereka yang mewakili komuniti tersebut. Itu yang perkara pertama pada saya di Malaysia kita banyak amalkanlah dan kita laksanakan. Isu yang kedua adalah apabila hak upaya tadi ataupun memberikan wisdom tadi itu kepada masyarakat ini, dia bukan hanya bersifat one off sekali. Kerana mereka ini dapat penerangan hari ini, kemungkinan mereka tidak tahu siapa dan bagaimana nak laksanakan di peringkat mereka. Kerana kita tahu bahawa kebanyakan program-program yang dibuat bersifat program yang dibawa dari luar masuk ke dalam komuniti dan mereka perlu terlibat. Tetapi program mereka sendiri, apa yang mereka faham tentang lokaliti, mereka tidak dibawa ataupun mereka mungkin tak boleh nak laksanakan. Dan mereka pun tidak dapat mengkongsikan kepakaran mereka juga. Tetapi apabila kita cakna, contohnya dalam kes begini, lokaliti tahu bahawa di kawasan tersebut kita biasa buat pertanian sebagai satu contoh di satu kawasan. Kami buat pertanian di sini, jadi tidak pernah ada kacau ganggu ataupun berlakunya impak daripada program ini. So kemungkinan kerana ianya dalam skala yang lebih kecil dan mereka mengawal dan mereka tahu bagaimana nak membina benteng, bagaimana membina saliran, sebab mereka juga memerlukan sumber air untuk kawasan pertanian mereka. Tetapi apabila melibatkan kawasan yang lebih besar, mereka tidak ada pemahaman itu, pemahaman dari segi teknikal.
Mhm. Sebab pada mereka itu adalah projek yang dibawa oleh orang luar. Mereka hanya terima, mungkin jadi sebagai pekerja ataupun menerima saja limpahan daripada orang-orang luar yang masuk ke situ. Jadi mereka kemungkinan komunikasi apa yang akan berlaku dan sebagainya kerana mereka tidak disertakan, tidak diberi dipanggil sebagai hak upaya tadi secara konsisten, berpanjangan, bukan berbentuk sekali. Hmm. Doktor, dalam aspek yang lain juga, tidak ada kawasan yang terkecuali daripada fenomena alam ataupun musibah bencana seperti ini. Seolah-olahnya itulah yang terjadi dalam tempoh setahun kebelakangan ini. Ianya bukan hanya di kawasan di Kedah sahaja, malah di Pahang ada, di Terengganu ada, di Selangor ada dan juga pernah berlaku juga di Johor. Tapi dalam aspek yang sama, sejauh mana kita sedar ancaman ini? Kerana apabila kita bertemukan mangsa-mangsa banjir, mangsa-mangsa bencana yang terlibat, mereka akan mengatakan bahawa, oh 30 tahun dahulu tidak pernah begini. Saya hidup dah lama pun saya tak pernah menghadapi banjir seperti ini. Ini kenyataan daripada mereka yang menjadi mangsa. Tetapi daripada segi kepakaran alam, daripada segi maklumat geologi dan sebagainya, itu boleh dipetakan kan doktor? Dan itu sepatutnya harus ada, sepatutnya kerajaan-kerajaan negeri patut tahu kan? Tapi apa yang kita perlu bertindak daripada arah ini supaya kalau kawasan banjir kita tahu di kawasan mana risikonya bila dan timenya masanya bila. Dan kalau bencana seperti ini, bukankah data itu sepatutnya ada pada pandangan doktor? Untuk pengetahuan semua, sebenarnya di peringkat agensi kerajaan tempatan, mereka sudah pun mempunyai blueprint mereka sendiri, kajian mereka sendiri dan zoning mereka sendiri mungkin ada. Okey. Cuma saya rasa di sini adalah dari segi istilah bagaimana memahamkan komuniti, masyarakat tempatan dalam bentuk yang selalu saya sebutkan bahawa visual is always the right hebahan informasi. Betul. Jadi kita di sini kurang communicate, komunikasi kita antara apa yang dilaksanakan, yang dibuat di peringkat agensi dan kerajaan tempatan kemungkinan tidak difahami secara jelas di peringkat komuniti. Jadi pada saya adalah dari segi komunikasi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sepatutnya sentiasa membuat pemahaman ini bukan di peringkat formal. Sebenarnya di peringkat JKKK. Kita ada JKKK, kita ada MPKK. So bermakna di kawasan-kawasan ini mereka menjadi sebagai ejen untuk memberikan maklumat apakah nombor-nombor kecemasan, siapakah agensi yang terlibat dan bagaimana kita nak laksanakan. Seperti mana kita buat untuk protokol ataupun SOP apabila berlakunya kebakaran. Kita ada tampal kan di kawasan-kawasan tertentu. Jadi komunikasi ini sekarang pada saya adalah antara yang paling cepat dan paling jelaslah. Selain daripada sekarang ini, kalau kita nak pergi kepada kumpulan-kumpulan sasar yang lebih menarik, contohnya kumpulan belia dan juga kumpulan remaja, mereka banyak menggunakan TikTok, aplikasi, media sosial dan sebagainya. So kita menggunakan elemen ini, kita hak upayakan mereka supaya mereka mendapat maklumat itu sentiasa. Benda ini seperti mana iklan yang tidak mengandungi sebarang bentuk jangka hayat. Ianya sentiasa berterusan. Dan bagaimana doktor melihat kepada kesedaran masyarakat juga? Kerana kalau dilihat di Baling, mereka ada NGO mereka sendiri. Mereka bangkit dan ada isu yang mereka bawakan. Justru apabila kejadian ini berlaku, mereka tampil dan juga mengatakan bahawa oh ini bukan masalah sehari dua, tapi masalah sekian lama. Ada kesedaran-kesedaran itu di pelbagai peringkat masyarakat. Pada pandangan doktor, bagaimana mereka ini boleh menjadi kuasa pendesak yang sebaiknya dan mereka pihak berkuasa perlu sedar kebangkitan dan juga kesedaran masyarakat secara keseluruhan ini. Kerana di beberapa tempat soundbites yang kami dapat sebagai media bahawa cerita pasal pembalakan, cerita penik ketirisan, cerita mengenai bahawa perkara ini sudah disedari lama bukanlah satu perkara yang asing dilontarkan oleh mereka. Pada pandangan doktor, bagaimana mereka dapat menggegarkan pembuat dasar untuk mengatakan bahawa ini isu serius. Mereka faham, bukan mereka tak cerdik, mereka tahu. Okey, sebenarnya NGO dia mewakili suara mengikut prinsip apa yang mereka perjuangkan. Dalam pelbagai keadaan kebiasaannya mereka melindungilah perkara-perkara yang sepatutnya menjadi sebagai keutamaan kepada mana-mana kerajaan yang menjalankan tugas dan tanggungjawab. Jadi pada saya yang paling penting pada waktu sekarang adalah mencari cara, kaedah dan memberikan pendekatan baru
dalam mana-mana projek-projek yang bersifat seperti infrastruktur seperti ini ataupun projek penanaman, mesti ada satu SOP baru, mesti ada satu garis panduan baru yang diperkenalkan kepada mana-mana pemain-pemain industri yang perlu masuk ke dalam sistem ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang saya lihat adalah di sini peranan daripada kerajaan sebenarnya, pembuat-pembuat dasar dan sebagainya, mereka sudah pun mempunyai banyak kertas kerja yang berkaitan dengan bagaimana antaranya adalah dipanggil sebagai faktor perubahan cuaca. Perubahan cuaca tadi melibatkan kepada semula bencana-bencana yang berlaku. Cuma isu kita di sini adalah apabila benda itu mesti menjadi sebagai keutamaan ataupun dipanggil prioriti dalam mana-mana, terutama termasuklah dalam apabila kita nak melaksanakan bajet nanti. Kalau untuk masuk dalam bajet, kita kena masukkan. Salah satu daripadanya adalah mesti ada satu tabung daripada kerajaan menyediakan satu kemudahan kepada mana-mana pemain industri selain daripada kita mempelaut pemain industri ini untuk bergabung untuk membentuk kepada dana, bukan hanya daripada kerajaan untuk meletakkan belanjawan mereka ataupun mana-mana bajet dalam bentuk 2% ataupun 3% daripada belanja, tetapi juga pemain industri. Kerana pemain industri ini adalah antara fokus point kerana mereka yang banyak terlibat dalam projek yang sebegini. Jadi pada saya yang paling penting selain daripada polisi yang perlu jelas dan ianya perlu dilaksanakan mengikut daripada setiap kertas kerja yang dibentangkan. Kita ada banyak kertas kerja, kita ada banyak polisi dan selain sekarang ini kita dah banyak ke arah bergerak kepada road mapping. So road mapping ni kalau kita tak ikut dan kita tak boleh laksanakan di peringkat terutamanya di peringkat kerajaan tempatan, sangat sayanglah pada saya. Akhirnya masa untuk bertindak cakap banyak tak guna kerana akhirnya realitinya musibah tu berada semakin hampir dengan kita. Doktor, dalam masa yang sama, mengambil kira apa yang berlaku di Baling, apa yang pernah berlaku di Tasik Kenyir, apa yang pernah berlaku di Hulu Langat, bagaimana kita nak mengingatkan masyarakat, bukan menakutkan mereka, tetapi risiko bencana seumpama ini yang maha dahsyat ini boleh berlaku di kawasan mereka. Boleh berlaku di Taiping, boleh berlaku di Kuala Pilah, boleh berlaku di Muar dan sebagainya. Bagaimana? Kerana seolah-olah aliran puing ini tidak ada kawasan yang terasing ataupun eksklusif dan juga kebal daripada jenis bencana ini kerana mungkin pembangunan kita yang tidak sekata itu. Pada pandangan doktor, bagaimana kita sama-sama beringat dan juga ambil masa untuk kita sedar ancaman-ancaman atau risiko yang ada di sekeliling kita? Risiko ini dia berlaku di mana-mana. Kalau kita melihat kepada struktur demografi populasi penduduk 20 tahun yang dulu dengan sekarang berbeza dari segi populasi. Itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur kita semakin banyak di mana perlu diselenggara. Maknanya kerajaan perlu membelanjakan banyak duit bagi tujuan penyelenggaraan. Yang ketiga adalah kawasan yang tidak dijangka, yang tidak pernah berlaku sebelum ini akan berlaku. Kenapa ianya berlaku? Adalah kerana kemungkinan tidak diberi perhatian di kawasan-kawasan tertentu tadi. Ataupun mungkin berlakunya penerbangan haram dan sebagainya. Juga itu antara salah satu dari puncanya. Yang keempat yang kita boleh lihat di sini adalah faktor kerjasama. Sinergi di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Di sinilah letaknya di mana tidak ada sempadan sebenarnya dari segi menyelesaikan masalah kepada rakyat, yang mana rakyat sebenarnya pada mereka bukan mencari kesalahan tetapi bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Jadi permasalahan ini dia hanya boleh diselesaikan apabila dua pihak ini boleh berunding dan menjadikan salah satu daripada kejayaan untuk pada masa akan datang. Sebab apa yang kita buat pada hari ini, kita kena fikir 20 tahun akan datang ianya akan menyelamatkan dari segi nilai nyawa, dari segi nilai harta benda, kerosakan dan juga yang paling penting adalah kelestarian itu sendiri. Terima kasih Profesor Insinyur Teknologi Dr. Muhammad Fadil Muhyiddin, merupakan pengarah Pejabat Pelastarian Universiti Teknologi Malaysia UTM, kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini dalam Agenda Awani. Semoga apa yang kami bincangkan dan juga input dan juga pengetahuan yang doktor berikan, Profesor berikan dapat diguna pakai khususnya mereka yang buat dasar. Sekian saja Agenda Awani untuk malam ini. Semoga ia memberikan manfaat kepada kita semua untuk menghadapi dan juga bermesra dengan alam. Sekian saja, saya Zulfikri Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.